Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala Rasulillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berkumpul untuk membincangkan kitab Minhajul Abidin. Yang kedua, alhamdulillah malam ini kita akan masuk dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan al-Mubarak. Tak berapa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sempat berada di bulan Ramadan al-Mubarak, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pelajaran kitab Minhaj kita. Perkara-perkara tentang ibadah telah cukup kami fikirkan. Khusus Ramadan X belum. Kita dah bincangkan pada mukadimah yang telah lalu tentang betapa pentingnya pengertian dan hakikat ibadah ini dipahami dengan baik berdasarkan kefahaman ilmu, sebab dia menjadi matlamat kepada penciptaan manusia. Jadi oleh kerana itu kata Imam Ghazali, kita memahami dengan baik dan sempurna apakah yang dimaksudkan tentang ibadah. Perkara-perkara tentang ibadah telah pun cukup kami fikirkan. Telah pula kami teliti jalannya dari awal hinggalah sampai tujuan akhirnya yang diidam-idamkan oleh para penempuhnya. Dan bincang itu setelah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam jadi rektor kepada Jami'ah Nizamul Mulk, Jami'ah Universiti Nizamul Mulk dan Seljuk. Dia meninggalkan kursi di Universiti Nizamul Mulk kerana mencari hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala selama 11 tahun. Kalau nisbah pembaraan rohani bagi seorang syekh macam Imam Ghazali ini 11 tahun tu lama. Kita mengaji 30 tahun pun dia tak nak kan. 30 tahun full time lah. Itu ustaz. Dia ni dah jadi syekh, dah jadi mahaguru. Kemudian dia mengembara berkelana selama 11 tahun. Dia banyak duduk di Syam, di Baitul Maqdis dan di Madinah. Selepas 11 tahun dia balik semula ke Naisabur. Jadi dia membuat satu kesimpulan yang bagi kami ini adalah hasil lahir daripada selepas dia berkelana. Dia buat satu kesimpulan, dia kata ibadah ini cukup kami fikirkan betul-betul masalah-masalah dan dia menyediakan jalan untuk para penempuh. Yang ini orang-orang yang nak menempuh jalan ini, insya-Allah maksudnya dia menyediakan bahan. Ternyata ianya suatu jalan yang sangat susah dan sukar. Hakikat ibadah ini sebenarnya susah. Bila sebut ibadah, abdul, ibadatun, ubudiyatun, ibadah, abudah. Jadi satu persoalan besar dalam hidup kita ni meletakkan diri di hadapan Allah di setiap detik sebagai seorang hamba. Susah. Ini bukan soal kecil, bukan soal enteng.
Dia kata dia sangat suka. Maksudnya dia share perjalanan ini untuk kita. Banyak tanjakan-tanjakannya, yakni cabaran, aqabah. Ibadah ni daripada permulaannya sampai kepada ujungnya, maksudnya sangat banyak halangan-halangan dan cabaran-cabaran yang kita kena tempuh. Sebab kita ni berlainan dengan malaikat. Malaikat diciptakan tanpa nafsu. Kita ni dicipta ada nafsu. Nafsu ni lah tempat maraknya semua perkara-perkara yang kita inginkan, yang akhirnya mengheret kita kepada jalan yang salah, inhiraf anil tariq. Jadi dia merupakan pintu-pintu yang membuka cabang-cabang cabaran ini, yang menjadikan ibadah itu jadi sukan. Kan antara pintu nafsu ni, Malik kan, Malik datang surau kan, sembahyang ke rumah lah, sembahyang betul itu. Tapi kedudukan solat berjamaah di surau, di musalla atau di masjid, kedudukannya lain, makamnya lain berbanding kita solat bersendirian di rumah. Jadi itu pintu-pintu yang membuka cabaran-cabaran yang menyebabkan ibadah itu cabarannya besar, sangat payah dan jauh perjalanannya, besar bahaya. Ibadah pun banyak bahaya. Bahaya ibadah ni akhlak rumah itu bahaya pada ibadah. Kalau dalam perut kita, dalam jantung hati kita ni banyak bersarang sifat-sifat keji rumah ni, dia merupakan bahaya-bahaya yang menjelang nanti kita. Ibadah ni bersih, suci. Jadi yang mengaturkan benda ni lah, sifat-sifat batin yang mencela tu, sebenarnya inilah penyakit yang mengotori ibadah yang kita laksanakan. Bahaya. Kalau bahaya ialah riak ni diumpamakan sebagai seekor semut hitam berjalan di tanah yang hitam, di malam gelap yang gelap. Hitam 3 kali. Cabaran besar. Kadang-kadang kita dengar bahas bab riak ni dalam bab ibadat ni. Riak ni sebenarnya dalam konteks solat hamba, dalam seluruh perjalanan kita kena jaga riak ni, kan? Sebab apa? Kadang-kadang apa nikmat yang lebih dimiliki itu menyebabkan datang sifat tayak. Riak ni tayak, nak pamer. Itu bahaya. Bahaya kepada apa? Bahaya kepada ibadah, kita rusak ibadah. Kita sangka kita buat ibadah, tapi penyakit tu ada. Jadi otomatik dia jadi bahaya kepada ibadah, akan merosakkan. Tidak sedikit pula halangan dan rintangannya. Dalam kitab ini dia akan bahaskan tentang aqabah yang keempat, iaitu aqabatul awariq, rintangan-rintangannya. Apakah rintangan dalam ibadah? Dibahas dalam bab yang keempat, yakni aqabatul awariq. Samar-samar ni apa? Pasal kita orang sebelah tak lantik lah. Masuk di sebelah kita ni tak lantik. Maksud sama-sama di sini contoh ibadah korban lah. Jadi kita ada korban, kita bincang kan, suara kau berapa? Suara dia 20. Dia join 7 bahagian. Dia kalau lantik dia tak faham. Kalau dia lantik dia faham bahawa ibadat ni dia tak cakap tu. Apa pasal dia cakap? Dia nak beritahu kejekunan dia korban banyak. Allah Ta'ala kata, aku bukan nak daging itu, aku bukan nak darah itu, kau tumpahkan, aku nak apa yang ada dalam hati kau tu. Torang-torang kau tu bukan torang-torang langit. Tuan Islam, torang langit. Dia sama-sama dalam ibadat dah. Dalam ibadat ni sama-sama ni bila kita ikut orang. Kita tak faham ibadat kita buat ni, jangan ikut-ikut. Buat berdasarkan ilmu dan kefahaman. Jangan torang langit, kan? Nampak tak jauh tu cikgu? Nampak kan? Kan kemusi lah kan?
Dia tak mau. Ibadat ni dia tak mau sama macam tu. Kamu dia nak jelas. Ya. Dan ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang kamu ragu tinggalkan benda yang kamu ragu kepada yang tidak ragu, yang yakin. Ya. Jadi ibadat ni antara masalah dan penyakitnya sama-sama. Ya. Suara cantik kan? Ya. Jelas betul. Kita letak pelamburan di masjid ni, kena lantai tu. Tangan kanan beri, tangan kiri tak ada. Tak tahu. Kena lantai tu. Jangan sebut-sebut. Diingat jangan disebut pun ya. Jangan. Kan ada lagu rekan buang tu kan. Ingat jangan disebut pun ya. Jangan. Jalan yang dia. Kan. Ingat jangan sebut pun ya. Jangan. Biar dia berlalu macam lain. Ya. Ibadat itu jelas. Jangan sama-sama, jangan agak-agak. Ya. Jadi Imam tadi nak jelaskan. Ini penjelasan yang akan dibawa. Menjelaskan tentang hakikat ibadah. Kemudian dan sangat bahaya di mana diibaratkan satu tempat yang membawa kepada kecelakaan, kebinasaan. Ya. Ibadah ni ialah pengabdian, menyembah diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan etika seorang hamba. Itu sebab dalam Quran ada cerita pasal iblis. Apa masalah iblis ni? Perjalanan yang ditempuh oleh iblis melalui kecelakaan, melalui musibah. Ya. Musibah yang menimpa perjalanan ibadah iblis. Iblis nama asalnya adalah Azazil. Kemudian Allah tukar nama dengan iblis. Azazil ini maha guru malaikat di syurga. Ribuan tahun. Akhirnya dia mendapat ketentuan qada dan takdir Allah, wa kana minal kafirin. Maka masuklah iblis dalam golongan orang-orang yang kafir, mal'un, ya, ataupun al-la'in, yang dilaknat. Tukar daripada nama Azazil kepada iblis. Apa kesalahan iblis? Aba enggan tanah, tak patut. Enggan kepada apa? Perintah Allah. Apa kandungan perintah Allah? Usjudu li Adam. Ibadah tu kan dah dapat title Maha Guru kepada malaikat. Tiba-tiba Allah perintahkan usjudu li Adam. Ini perangai yang banyak menjatuhkan manusia. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggan. Enggan itu sebab perbezaan. Perbezaan dia anggap dia lebih tinggi. Padahal ketinggian, hakikat ketinggian kemuliaan itu adalah ketinggian dan kemuliaan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dia tak mau sujud. Sebab dia nampak sujud tu ialah sujud kepada tubuh Adam. Bukan sujud tu kerana perintah Allah. Sedangkan perintah usjudu li Adam, perintah sujud kepada Adam tu adalah perintah Allah. Yang kedua takrim li Adam, satu kemuliaan yang Allah bagi kepada Adam alaihi salam lah. Tak. Bukan sujud, ya. Allah Akbar. Kau ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Dia tak sebutlah Taliah saya maha guru, tak sebut itu kan. Nampak menangkan payuh kan. Dia sebut kau ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Layak ke aku yang jadi daripada api dan sujud ke lembaga ni daripada tanah. Masa tu Adam masih belum ada nyawa. Tahu tak? Allah Bismillah kata tu tombok macam ni kan. Tombok kan? Pelantar kata cokok. Kau suruh sembah
dia siapa dia siapa. Ya. Ini panggil ini menempah kecelakaan musibah. Maka minal kafirin, Allah kata kau masuk dalam golongan orang hamba yang engkau kafir. Khalidina fiha abada, kamu akan kekal di dalam neraka. Itu bahaya-bahaya yang menyebabkan manusia terdedah kepada musibah dan kecelakaan ataupun kebinasaan. Suatu hal kita mahu tadi, ibadat ni gambaran perjalanan dia macam tu, banyak lawan dan penyambutnya. Siapa musuh kita lawan yang menyambut ni? Yang pertama syaitan, iblis. Yang kedua nafsu. Yang ketiga orang kafir. Yang keempat sebut dalam hadis kan, yang keempat adalah mukmin hasid, orang Islam yang dengki kita. Empat ni musuh kita dalam ibadat ya. Ini mengadili kita sebagai penyambut, lawan ataupun musuh. Jadi ini peringatan yang Imam Ghazali nak sebut kita. Inilah sebenarnya gambaran ibadah ataupun laluan perjalanan ibadah yang akan kita lalu. Ini persekitaran dia yang kita kena faham. Namun sangat sedikit teman dan penolong. Kita nak balik kepada agama ni, nak balik kepada jalan Islam ni, kita punya juru tunjuk, dalil kita ataupun guide kita tak ramai. Yang ramai ialah cerita ajak itu kita mengempet-empet ni tu ramai. Saya nak tunjuk ke tuan-tuan lah, saya buat contoh kan. Reunion lah. Contoh reunion kan. Contoh kita pakat-pakat cek kitab suatu kita baca kitab. Jumpa tak dalam reunion ni. Ada ngempet dia. Dia nak apa? Kita ingat balik kita punya loving memory 40 tahun dulu. Ngempet tu dah tua, sudah lah, peduli lah. Dan kadang-kadang lupa tu. Kadang-kadang jadi fitnah pula. Jumpa lama balik. Kacau. Semangat pula balik macam muda bagi. Padahal betul dah ya. Dia dah kopui. Semangat balik kan. Sikit teman sahih ataupun sumpah yang boleh bantu kita. Contohlah kita nak fahamlah kitabnya. Kitab Minhajul Abidin. Berapa orang daripada sahabat kita yang boleh bimbing ajak kita. Jom kita yang satu package ni mengaji kitab Minhajul Abidin ini. Fardu ain betul Minhajul Abidin ni. Cuba kira dalam keliling kawan kita. Berapa orang yang boleh ajak kita? Yang satu ajak kita, macam malah free kita mengetih. Mengetih malam Ahad sampai pukul 2 boleh. Betul kan? Jadi ini suasana persekitaran yang mengelilingi perjalanan ibadah sikit teman dan penolong. Sememangnya keadaan tersebut di atas telah pun menjadi lumrah, itu kebiasaan. Lumrah ini kebiasaan. Ini kerana ibadah itu ialah sebagai jalan menuju ke syurga. Tuan-tuan, kita ni asalnya penduduk syurga. Dah sosek jauh dari bumi. Asalnya atuk kita pada Nabi Adam, dia punya IC ialah penduduk syurga, bukan bumi. Tapi oleh kerana hikmah Allah berlaku kesilapan dan kesalahan, lalu dihalau keluar daripada syurga. Yang pastinya kita ni adalah penduduk syurga. Cuma Allah beri janji boleh nak asuh balik dengan syarat ikut SOP-nya, yakni wahyu, yakni Quran. Ini adalah SOP untuk jadi panduan yang mau balik semula menelusuri jalan yang sesat, jadi balik ke pakai jalan nak masuk semula ke syurga. Memanglah tuan-tuan, bila kita dah sosek jauh ni kan, pedoman lahir hilang. Perjalanan nak balik tu jauh.
masalah yang banyak, musuh yang banyak, kemudian kemampuan kita terhad, tenaga kita terhad, tetapi Allah janjikan kepada kita di sana ada panduan, guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sampai kepada matlamat perjalanan ibadah ini untuk kita bawa balik masuk mendiami semula syurga. Ya. Itu sebab ibadah ini susah. Sebab dia memimpin kita untuk balik semula menelusuri jalan untuk masuk semula ke syurga. Ya. Jadi semua ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Ingatlah bahawa syurga itu dikelilingi atau dikepung oleh segala macam kepayahan, kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh segala yang menarik, yakni yang memudah dan menyenangkan. Oleh kerana itu Nabi SAW berdepan dengan peringatan bahawa syurga ni nak sampai perjalanannya susah, lebih banyak ranjau. Oleh kerana itu Nabi SAW kata yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Sahihain, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi kata yassiru, permudahkan, wala tu'assiru, jangan cari susah. Maksudnya ad-din yusrun, agama ni mudah. Ya. Wala tu'assiru, jangan kamu cari jalan susah. Ya. Sebab kita tengok di Europe sekarang, bila mereka mula study Quran, dia tengok, sebab di Europe semua tentang Islam ni semua kebanyakannya daripada orang-orang yang bukan non-Muslim tulis. Jadi gambaran tak elok. Gambaran tentang malaikat, gambaran tentang nabi-nabi termasuk Jesus, tentang Moses dan sebagainya, semua telah diselewengkan dan digambarkan orang-orang Islam ni mengikut satanic verses lah. Soalan dia tu, sebab dia orang jadi teroris, sumber daripada yang bukan sumber Islam. Bila dia baca Quran, dia tengok semua cerita Nabi-Nabi adalah tu. Sejak daripada Adam, Nuh, Hud, Saleh, Musa, Isa, Muhammad. Dia rasa satu benda baru dan dia rasa ini satu pembohongan selama ini berkaitan kepercayaan mereka. Dan mendorong mereka ingin tahu apa sebenarnya Quran ini. Ingin tahu. Akhirnya terbongkar tentang hakikat kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi oleh kerana itu Nabi kata yassiru wa la tu'assiru, mudahkan Islam. Ya. Kalau kita di Indonesia ni sekarang ni balah ni ada sunnah wal jamaah dengan tak ada sunnah wal jamaah kan. Ya. Maksudnya kalau salat tauhid di Malaysia ni siapa tak belajar sepatu dulu, tauhid dia tak sah. Betul tak? Sini dia belajar sepatu dulu tak? Salah. Tak ada apa mengaji lah. Mana tauhid orang taman Islam pun suasana kita sah. Contohlah, ya. Kita tengok di Europe, dia orang memahami tentang Allah, ma'rifatullah melalui Al-Quran. Dia tak belajar apa saja sifat 20, tapi pemahamannya tentang tauhid jelas, clear. Sebab apa? Dalam Al-Quran kita dah sebut lagi itu, 1/3 Quran menjelaskan tentang hakikatul tauhid. 10 juzuk Al-Quran menjelaskan tentang siapa Allah. Jadi hakikatul tauhid yang dibahas
Tauhid Al-Quran dia bahas tentang Allah melalui dimensi sudut-sudut yang berbagai, daripada penciptaan makhluk, daripada angin, air laut, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dia jadikan di antara dua lautan yang terpisah air tak bertaut, melalui penciptaan langit, bulan, matahari dan cakrawala. Itu sebenarnya ayat-ayat tentang tauhid, yakni penciptaan Allah, yakni ayatullah al-maqru'ah, ayat-ayat Al-Quran Allah yang dibaca sebagai tanda bukti kekuasaan Allah. Lalu mereka beriman kepada Allah, mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kita sampai sudah tak jumpa kitab sebab 20. Tu jenuh status tauhid kita. Kena letakkan ilmu di tempatnya. Dalam konteks ilmu memang betul. Silibus topik kita daripada dulu di Nusantara ni umumnya silibus tauhid dia mesti berdasarkan kepada sifat 20. Jadi kalau tak baca semua 20 macam mana? Sedar dia tak? 20 kan? Maaf ni sebab sabiah kan. Kita balik ke pakai jalan. Sifat 20 ni adalah satu kaedah ataupun metod untuk ma'rifatullah yang diijtihadkan, yang diilhamkan oleh Musa al-Asy'ari. Dikenal sebagai akidah Asy'ariyah. Satu lagi metod yang digunakan oleh Al-Maturidiyah. Ini datang kemudian abad ke-8 Hijrah atau selepas itu. Maknanya setelah 800 tahun Rasulullah wafat, datang kaedah ini. Saya ceritakan Rasulullah ini supaya kita faham. Sebab apa? Dalam memahami Islam ni melalui fiqh, melalui tauhid, melalui tasawuf ni, kita kena nampak susu gaduh tu supaya kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Wala tu'assiru, jangan menyusahkan, jangan meninggalkan kepada. Mudahkan benda yang mudah, ya. Kemudian Nabi kata basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan menyebabkan orang lari daripada Islam. Hari ini orang Melayu banyak kes tak jadi contoh kepada Islam. Ini masalah. Fitnah agama dia datang daripada orang Melayu sendiri, ya. Tak jadi contoh. Kita belajar sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu bukan teori. Itu akhlak Nabi, prinsip akhlak Nabi yang pertama siddiq, benar, untuk diserapkan dalam diri kita menjadi akhlak. Kebohong sebuah kali, orang Melayu, bohong ni beliau. Kan? Bohong tak? Hari ni bohong kan? Tapi bohong tak wadah. Mana dia contoh Nabi? Kau cerita riwayat dia cerita pasal siddiq. Itu salah satu daripada akhlak Nabi yang kita jadikan akhlak. Bukan takkan nak tahu, itu kesilapan kita. Tak lahir akhlak. Amanah. Malaysia dah nak pakai dah. Duit guna duit. Kita punya treasury dah latih dah sekali. Sebab apa? Dia dah tak amanah. Tadi seorang wakil parlimen Kuala Cina, dia kata sudah cukuplah bohong, jangan bohong banyak kan. Allah, malu. Dia tunjukkan kepada wakil parlimen Melayu ni, member parlimen Melayu ni, cukuplah bohong kan. Cukuplah tipu, cukuplah curi. Allah Akbar. Kan? Tengok lah kata bertaubatlah banyak-banyak. La ilaha illallah. Cina kapi tu ingat kita tahu. Babak sosio tu kan. Kalimah dia dapat kat dia. Maksudnya dia faham, cuma dia tak beriman je. Lahirlah integriti.
Bila tak ada sifat amanah ni dia tahu, dia ada integriti. Kan? Borak boleh lah. Tapi hakikat sebenar sebagai mukmin yang salih tak ada. Jadi Nabi kata yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, mudahkan jangan cari jalan susah, beri khabar gembira, kan? Macam mana kita nak tolong? Tadi semalam tengok tuan ni, kadang-kadang akhlak lebih ke orang bukan orang kita kan. Dia ni soal dia convert reward ke bahasa Islam, kahwin dengan Melayu. Dia ni klien masa di Jabatan Mufti dulu. Kita, Ustaz, ini ada kita punya saudara lah rumah baru terbakar di Timiang, masih bawa kayu, anak ada 5. Ustaz dia tunjuk kat saya tak macam mana proses nak dapatkan bantuan di masyarakat ataupun Baitulmal. Proaktif, convert. Kesian Ustaz sekarang ni duduk dalam store sementara Cina pergi tempat. Cuba bayangkan tuan. Hati dia dapat ke dia padahal dia baru mengenal Islam. Sedih kan? Kita nak tengok di situ hati-hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham kan? So saya, okey tuan Ustaz, saya dapat surat untuk Baitulmal. Terima kasih Ustaz, Ustaz proaktif tolong saya. Adab tinggi tu kan? Baik tu adab. Ayu kan, golongan terlihat. Salah ni bukan akhlak tak ada. Padahal sifat Nabi itu, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu idola kita yang kita jadikan panduan. Tapi itu tak masuk dalam jiwa kita kan. Jadi ini yang Nabi kata jalan ke syurga ni penuh dengan cubaan-cubaan makarim. Makarim ni apa tuan? Nafsu kita tak suka, tak tolong orang. Apa benda dia nak tolong dia? Dia kalau nak menolong dia nanti ucapan. Kalau apa nak menolong soal sekali ikatan ukhuwah tu, hak persaudaraan Islam tu. Bila kita lafaz la ilaha illallah, di sana ada hukukul muslimin, hak orang Islam. Tak ada boleh cerita pasal adat, tak ada boleh cerita pasal bapak, lembaga orang. Kan? Maksudnya itulah ya. Kemudian seterusnya Nabi SAW menyebut ala wa innal jannata huznun birabwatin ala wa innan nar sahlun bisahwa. Yang bermaksud, ingatlah bahawa jalan ke syurga penuh rintangan dan cabaran, sedangkan jalan ke neraka itu mudah dan rata dengan sesuatu yang menyenangkan. Semua itu ditambah dengan kenyataan bahawa manusia itu lemah sedangkan zaman sudah payah. Lemah begitu ni tuan. Nah kan ni macam-macam suplemen dalam YouTube tu, makan lah kan, nak kuih, nak tinggi kan, nak kuih koja, semua dulu. Tapi Imam Ghazali sebut zaman kita ni zaman yang sudah payah. Sebab apa? Urusan agama mengalami langkah mundur. Maksud payah di situ kan. Orang yang betul-betul faham tentang hakikat agama ni tuan-tuan tak seberapa. Itu sebab nak melaksanakan agama ni dia diatasi oleh teori, formula, doktrin, izam-izam, pahaman-pahaman yang bertebaran dalam paket kehidupan manusia. Contoh dalam perniagaan tuan-tuan, saya banyak kali jumpa orang kita yang berniaga ni, businessman lah, ataupun businesswoman, dia masih percaya lagi teori Feng Shui. Ini bukan cerita bohong ni tuan.
tak ada. Cina daripada mana, zaman mana tu? Lozi ke Konfusi? Dia nak beritahu apa pasal kan? Falsafah yang ada dalam Feng Shui itu. Kiramalan. Bila kita nak isytihar la ilaha illallah, benda tu batal tak boleh kan? Tapi tengok, budaya ni hidup kan? Itu dalam bisnes. Kalau orang Melayu ni pelangkah lah. Nak pelangkah mentih bewak kan? Nak pergi ke keluar, ada satu hajat, tiba-tiba melintih biar pelangkah di suri ni, tak ikut patah pelangkah. Apa hal kau marah ke bewak? Bacaan dia itu tanda penanda bahawa lepas tu suri dialog. Di sini letaknya keyakinan kita kepada Allah berkait dengan persoalan iman qada dan qadar. Maka nak ada pahala bewak tu ni lah, dia topik dia lalu pun apa kan? Tentulah. La adwa wala qiyamata wala saqara. Itu kan. Bukan tu kan cangkuit. Ingat tak cangkuit? Ya tak? Wit kan? Yang tu buat tu lagi mau tak mekko pun tu. Bukan tu rumah kan? Bulan Safar, mandi bulan Safar, kan ada orang kan? Mandi bulan Safar ni mandi tolak balok. Banyak perkara yang dijadikan panduan selain daripada panduan wahyu yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Bercelaru gitu ya. Jadi pastikan agama yang kita ambil ini bukan agama yang bersifat celupan, betul-betul daripada sumbernya yang sahih ya. Bila agama ni mengalami kemerosotan, maksud kemerosotan tu orang Islam dengan ilmu Islam ni dah tak apa-apa nak ngam, dah jauh dah. Persoalan hukum akam halal haram ini betul ke tak betul, salah ke tak, ini halal ke haram. Persoalan dah mula kabur, mula jauh. Tapi apa Imam Ghazali kata, itu zaman yang dilalui oleh Islam. Dia sebut zaman dia tu tahun 500 Hijrah. Dia dah labelkan zaman tu Islam dah mula zaman tu kerajaan Seljuk selepas kerajaan Abbasiyah ataupun senada dengan kerajaan Abbasiyah. Dia dah kata zaman tu zaman mundur dah, agama dah mula cair tahun 500 Hijrah. Sekarang 1443. Jauh dah tu. Maksudnya lebih teruk lah sekarang. Kesempatan dan peluang beribadah sangat kurang. Hari ini tuan-tuan, sebab banyak kawan-kawan, saya nak dilobai, pencet saya dilobai. Maksud kata pencet kau tak lobai kau. Lahir kesilapan dalam pemahaman. Dalam nak kait ni kau tak ibadah. Pencet saya dilobai lah, aku suka. Kalau tak sampai pencet je tu, sampai dia lobai. Itu di mana? Ini tanggapan-tanggapan yang lahir daripada silap faham terhadap Islam. Ini keibadah yang Ghazali sebut. Kita bukan boleh delay soal kita dengan Allah Ta'ala ni anytime, setiap detik, setiap langkah dan setiap masa kita berada di bumi ni, kita terikat dengan maksud ibadah. Hati Ghazali nak jalankan ni lah ya. Cuba bayang kalau kita nak start dapat pencet, nak baca macam mana mudah lah. Tak fair tau. Sebab segala-gala dah pakai value dia itu. Kita nak hafal balik, baik. Kamu zaman nak hafal pencet dia. Banyak tugasan, tanggungjawab makin banyak. Ada orang rasa pencet, dia kata bila dia pencet, dia kata dia relax sebab komitmen dah tak ada. Dia silap dalam memahami komitmen.
komitmen. Aula komitmen yang pertama ialah komitmen kita dengan Allah Ta'ala. Selesai tak selama ni perjalanan kita dengan Allah Ta'ala sampai kita pencen. Contohlah sampai pencen kan, saya pencen pun saya dah kan, yang boleh pencen dia kan pencen ya. Sejak daripada kita bekerja sampai kita pencen, bayangkan tuan-tuan, dalam tempoh tu banyak tanggungjawab yang kita harus selesaikan antara kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak tunggu pencen. Jadi jangan tuan-tuan, tempoh 30 tahun kita free gitu, kita nak tampung sampai pencen, tak nak tampung lah tuan-tuan. Sebab apa? Imam tadi kata banyak tugasan, tanggungjawab kita semakin banyak, semakin banyak umur kita tuan-tuan, semakin berat sebab al-wajibat aksaru min al-awqat. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Bila kita berzikir, kita nak terapkan hakikat zikir la ilaha illallah, sebut hari itu kita nak memahami hakikat zikir nafi dan isbat. Itu perkara besar tuan-tuan ya. Itu perkara besar. Mengikrarkan nafi dan isbat dalam kalimah tauhid la ilaha illallah itu persoalan besar yang lahir daripada hati kita, keluar lisan, kemudian kita nak terjemahkan dalam kehidupan. Itu persoalan besar. La ilaha illallah itu la nafi', menafikan. Yani menafikan tak ada Tuhan selain Allah. Memang Tuhan selain daripada Allah tak ada, tapi dinafikan. Nafi isbatu, menafikan yang tak ada, artinya maksudnya mengisbatkan yang wujud hanya Allah Ta'ala, dan menerapkan makna itu dalam kehidupan. Daripada hati kita meyakini la ilaha illallah, keluar pada lidah la ilaha illallah, kemudian apa manifestasi kenyataan dalam kehidupan. Lahir tak hakikat ini? Ini persoalan besar kan? Kan? Menjelma dalam hidup kita, dalam akhlak kita, dalam perbuatan kita, dalam keputusan kita, dalam tindak tanduk kita, sesuatu yang tak sabit dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalan yang sangat besar yang disebut oleh Imam Ghazali. Tugasan kita makin banyak. Sebab apa tuan-tuan? Cuba bayangkan ya. Nabi kata man akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya melapaskan kalimah la ilaha illallah, itulah tiket dia untuk masuk syurga. Orang baru masuk Islam tuan-tuan, tengok pesan kalimah dia. Bila dia masuk Islam, ucapan syahadatain, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tamu sekali dosa-dosa yang telah lalu, syirik, dosa besar apa, semuanya habis, masuk, dipadamkan dengan kalimah la ilaha illallah. Apa kekuatan kalimah ini? Terus ya. Macam mana dia boleh memansuhkan seluruh kejahatan yang pernah dilakukan oleh si fulan ini sebelum dia masuk Islam? Kita tak dapat dia dulu. Kita melalui proses lain. Sepanjang hidup kita ni adalah jalan ujian yang kita dites oleh Allah Ta'ala untuk mencapai hakikat dan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam masyarakat kita, dalam politik kita. Segala-galanya diuji. Dia tiba-tiba masuk la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk syurga. Dosa-dosa yang dahulu habis, mansuh. Dan dia lahir kayaumin waladatuhu ummuh. Dia lahir seolah-olah seperti bayi yang barulah lahir. Ini besarnya kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita nak terapkan hakikat dan roh yang ada dalam kalimah ini dalam melafazkan la ilaha illallah, nafi dan isbat, menafikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mensabitkan hanya Allah. La ilaha illallah. Terjemahkan
Bahasa yang literal, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Al-ibadah terjemahkan la maqsudu illallah, tidak ada yang dituju melainkan Allah. Beza tak dua mana? Beza bagai langit dan bumi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dengan la ilaha illallah, la ma'bud siwa Allah, tidak ada yang dituju melainkan Allah. Apa yang kita buat? Niat itu. Buat itu. Lain dengan lafaz tiada Tuhan yang disembah. Jadi Imam Ghazali nak jelaskan kepada kita ni, tugas dan beban tanggungjawab kita semakin besar dan semakin berat berbanding dengan umur yang kita ada. Dan kalimah ni lah ni tuan-tuan yang akan jadi international passport kita nak bawa lah. Sekian ibarat dia tu lah, international passport. Kalau tak ada, tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi Mekah. Dia mestilah valid sebelum 6 bulan. Kita jalan kan, international passport lah, kalau nak pergi Mekah 6 bulan sebelum expired kan. Kalau ada passport 6 bulan dan expired, tak layak untuk pergi Mekah. Itu ada syarat. Kalau Mekah pun international passport ada syarat, ini kamulah syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan prestasi la ilaha illallah yang ditujukan oleh Rasulullah. Bukan sangat tugas. Umur semakin pendek, umur kita ni tetap banyak kowe tapi isi makin sikit kan. Tolong kau kan? Imam satu. Baki boleh. Boleh 3 hari. Baki. Apa yang kita nak putih tu kan? Tak tahu baki tak dah? Tak tahu. Yang pasti kita akan sampai pada tarikh expired. Cukup. Umur makin pendek. Mengenai bongkar ni supaya kita sadar insaf. Depan kita ni haqiqatul ibadah. Kita nak buat, nak laksanakan hakikat maksud ibadat yang sebenar dalam hidup ini, supaya betul-betul terletak di atas landasan ibadah. Umur kita semakin pendek, pemuji amat teliti, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan untuk kamu mati dan hidup sebagai tes, ujian. Ya. Disebut di sini pemuji amat teliti, yang tes kita Allah sangat halus. Ujian luar dalam, zahir dan batin, diuji kita ni setiap waktu. Sebab hidup ni, dia berhukum hidup ni adalah pentas ujian. Ajal semakin dekat. Ya, bila kita ziarah jenazah sahabat kita kan, comel pun kita kan. Jenazah 60-61 ni tak jauh dia tu. Saya waktu jenazah Sebayu 2 bulan ni. Ya. 60-61 katil tu perjalanan sudah semakin hampir tercomel. Iya. Kalau nak makan teringat tu kan hilang selera. Ya tuan-tuan. Sebab kita yakin selepas ini ada satu kehidupan baru yang lebih dahsyat, urusan yang lebih sibuk daripada menguruskan pengaji je kan. Pengaji dia mengurus kaedah atau pengaji je kan. Macam-macam ajal semakin dekat. Kita selalu minta ke Allah sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita merayu kepada Allah, ya Allah, dengan baki yang sedikit ni, matikanlah aku dalam iman, dan yang kau matikan aku dalam kekufuran, su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Sebab kita yakin tak bila-bila
Bagi esok rumah bagi tak tengok dia. Berazak, tak tengok dia kan. Tak kacau. Kan, oh yang main dia. Ajar makin dekat. Perjalanan jauh. Perjalanan kita masih jauh. Mati kita tu permulaan langkah baru di alam perjalanan sangat jauh. Dipanggil alam barzakh. Disebut lagi barzakh ni macam vacuum dalam tu. Dan selepas barzakh telah lakunya kiamat. Itu pun tak tahu berapa lama kita menunggu di alam barzakh. Suasana kemunduran di bidang agama telah dinyatakan sejak zaman Imam Ghazali masih hidup. Khasnya di bidang pengamalan nilai-nilai Islam, justru itulah Al-Ghazali menerusi cara hidup sufi dan zuhud, mempelawak kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar. Ini pandangan penerjemah. Mungkin faktor yang mendorong beliau menyeru kaum muslimin dengan menerusi gaya hidup zuhud dan sufi disebabkan sebagian besar umat Islam telah terlena dengan berbagai kemajuan dan kemewahan dunia yang melalaikan urusan akhirat. Hanya ketaatanlah yang menjadi bekal. Nak masuk ke khulasah kesimpulan tentang ibadat yang kita tadi. Keadaan gawat dan kacau yang sedang berlaku ni, yang digambarkan tadi, jalannya ialah kembali kepada mencari bekal untuk melaksanakan ibadat ketaatan, kerana itu mestilah taat yang ini hanya takwa yang dapat menjadi bekal di akhirat nanti. Hal ini sangat terang dan telah pun dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran seperti mana wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaklah kamu membawa bekal dengan cukup, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri daripada keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikir dan memahaminya. Namun waktu telah berlalu, tidak dapat datang semula. Pendek kata, siapa yang taat dialah yang beruntung, bahagia selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak mahu taat, maka rugilah dan celaka dia. Waktu berjalan. Di pentas waktu inilah kita melalui 4 stesen. Di pentas waktu inilah kita melalui 4 stesen sepanjang hidup kita. Kata Imam Abbas Al-Mursi. Imam Abbas Al-Mursi ini guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarang kitab Hikam yang kita baca. Dia kata apa? Qala Abul Abbas Al-Mursi Awqatul Abdul Arba'ah. Stesen yang kita lalu dalam masa kehidupan, pentas kehidupan ini ada 4 dia. An-ni'mah wal baliyah wal ta'ah wal maksiyah. Yani nikmat, nikmat, baliyah, bala, ujian, taat, ketaatan, dan maksiyah. Maksud 4. Cuba kita ukur tengok. Dalam melalui 4 stesen ini kita banyak motif. Qala al-allamah Muhammad bin Ibrahim Ar-Randi, faman kana waqtuhu ta'ah fasabiluhu syuhudul minnah minallah alaihi. Siapa yang duduk dalam maqam nikmat, dalam kehidupan dapat nikmat, nikmat macam-macam lah. Nikmat dapat isteri, dapat anak, dapat cucu, dapat bonus, itu nikmat apa tu kan? Dapat sehat, dapat waktu lapar kan? Dapat hidup rakyat kan? Itu semua nikmat tu. Dapat jadi menteri, dapat jadi wakil parlimen, tapi bukan tu. Nikmat ditanggapi oleh orang, oleh manusia sebagai nikmat. Apa yang kau buat untuk merealisasikan makna dan hakikat ibadah ketika kita dapat nikmat?
Kata Imam Ar-Randi, ketika dapat nikmat, apa tanggungjawab kita? Fasabiluhu syuhudul minnah. Syuhudul minnah ni apa? Kita tengok itu nikmat, minnah ni nikmat. Minnah nikmat, bukan minah ya. Minnah. Minan ya. Kita melihat nikmat itu datang daripada Allah. Ini yang banyak lucut daripada hati kita. Ada lama dia tunggu ni, lama dia soho ni, dia punya. Dia tak nampak dia sahibun ni'mah. Tak nampak dia siapa yang beri dia. Dia rasa dia punya. Ni tipu daya ni. Dipanggil ghurur, terpedaya. Syuhudul minnah, dapat nikmat tu capek-capek syuhudul minnah. Sabitkan keyakinan hati kita, ini anugerah Allah Ta'ala. Tengoklah kabel macam mana. Tu poyo dia tu. Jobo. Bila dia jobo dia poyo, dia lupa yang nikmat tu pemberian Allah. Bila kita yakin nikmat ni pemberian Allah, di atas nikmat yang kita dapat itu ada hak yang kita kena sempurnakan. Lupa. Ini dividen dia, ini dia punya gratuity, semua dia punya. Dalam tu ada hak. Baru ni ada orang tanya tentang KPSP. Orang kerja lama macam tuan tidak dapat banyak KPSP. Kita pernah orang kerja swasta kan. Dalam KPSP, orang lama dia punya sistem tu masih konvensional, riba. Tu jangan baca lah tu orang atas dah boleh kerja. Tak mahu dia dah. Tak lepas dah. Okey, apa yang kita kena buat dalam nikmat dapat nikmat ni? Katalah kita dapat KPSP ataupun apa ni gratuity. Katalah dapat 200,000. Kan? KPSP lah kita dapat katalah 200,000 kan. Dalam tu bercampur unsur ribawi interest. Dalam 200,000 tu. Dan kita kena sadar hakikat tu ada. Sebab sistem KPSP adalah konvensional, baru diubah pada sistem syariah baru ni 2018. 2012. 15 baru ni. Sebelum tu konvensional, ada unsur ribawi interest. Jadi dalam duit kita tu ada riba. Comel tak? Apalah tak comel? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ni min kabair, dosa-dosa besar. Siapa makan riba ni kompom macam aku. Betul maksudnya? Tak salah, yang penting duit dia dapat, dia punya hasil. Tu kerajaan jangkunglah. Tak mahu dia dah. Kerja formula penyelesaian. Tanyalah pihak yang berwajib. Kemana tanya? Tanya jabatan mufti. Saya tuan dapat duit 2,000 daripada KWSP, daripada conventional system. Macam mana dapat? Adalah formula dia. Sama ada ambil ijtihad semasa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun fatwa-fatwa yang selain daripada itu. Imam Ghazali pun ada keluarkan fatwa tentang hasil mahsul yang bercampur antara halal dan haram. Cari jalan, jangan main balon dia duit tu. Dalam 200,000 tu ada riba. Macam mana penyelesaian hak riba tu? Ni maksud yang kita nak sampaikan dalam konteks bila dapat nikmat, ingat zikrul minnah. Itu hak dan nikmat Allah bagi. Dalam tu ada arahan, peraturan dan amanah daripada Allah Ta'ala. Kalau tersebut kita tak tahu kan. Fatwa mutakhir sama ada di Malaysia ataupun di India Barat, duit ribawi itu boleh bagikan, boleh agihkan kepada fakir miskin. Keluarlah, kiolah. Nak kio tanya jawatanmu. Ni ilmu ni tuan, dapat nikmat ni maksudnya zikrul minnah. Ingat, yang nak kita pegang, kita genggam tu nikmat daripada Allah Ta'ala. Ada tanggungjawab. Itu satu, kata Imam Ar-Randi.
Yang kedua, stesen kita ialah maksiat. Hidup kita berdosa lah. Satulah orang mau utama ni tak berdosa, tak lah. Kalau saya buat kenangan kan, mengaku siapa tak berdosa, saya kokoh tak ada yang kenangan tu. Kan, dikenang kan? Contoh cerita kelas dia, angkat tangan siapa tak ada dosa. Tak ada yang bukan tu. Buat apa? Kita ni tak maksud. Okey, dalam konteks maksiat, perjalanan hidup kita berdosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Macam mana sikap dan pendirian kita bila jatuh dalam maksiat? Dah lama. Tak boleh letak, dia kekal dalam catatan. Jadi macam mana how to solve? Dia nak buat? Kata Imam Marandi, kita kembali kepada bila kita ingat kita ni berdosa, pernah buat maksiat, pernah buat kezaliman dan sebagainya. Wujud istighfar wan nadam. Wajib kita minta ampun. Yang kedua, perbuatan minta ampun ni lahir daripada perbuatan menyesal. Menyesal itu dipanggil dalam bahasa Arab an-nadmu. Itu sebab dalam ta'arif orang menyesal taubat ni, al-aslu fit taubah, al-aslu fit istighfar ialah an-nadmu. Asal kepada orang bertaubat ni ialah menyesal. Allah bagi tak tahu, bagi tak mengaji, kan? Dulu-dulu lah tuan zaman saya sekolah menengah kata satu kepada Lego Bin, Ustazah pakai scarf dia, kan? Ustazah pakai scarf dia, tak ada pakai tudung jadi dah. Jangan jadi kena. Kan? Turun Nabuh ni zaman Al-Arqam, jasa Arqam. Oh, orang perempuan Melayu pandai pakai kain tudung lah, labu. Itu pun diperobok kan. Ada satu hantu masa mula-mula pakai tudung tu, nama itu Kungkum. Tak passion orang kita tahu lah kan. Hantu Kungkum ni pakai kain tudung lah, labu lah. Zaman saya mengaji ni saya pakai scarf dia. Tuan tu dengan Allah Ta'ala, kita anggap zaman tu dah lalu. Dan zaman tu memang macam tu sifat dia. Tak apalah, afallahu anhum. Moga Allah ampunkan kesilapan itu kan. Jadi ketika kita ingat balik zaman muda kita mungkin banyak buat dosa, apa tugas dan tanggungjawab kita walaupun dalam pet al-istighfar wan nadam, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Beserta dengan lafaz itu, bayangkan dosa-dosa yang pernah kita buat. Dosa melibatkan hubungan kita dengan Allah. Dosa makhluk kalau baik. Kalau baik zalim ke orang, pilih orang. Kalau curi kata orang, pilih orang ke halal. Taubat di sini maksud taubat dengan Allah Ta'ala, kemudian dengan manusia dan makhluk. Itu ketika kita berhenti di perhentian manusia. Kan? Banyak dikenal kan? Ya. Bukan rasul kita banyak. Allah, banyak tuan-tuan. Ini hari kita menghitung hari nak balik ni, ni kalau masuk dalam serta kita Yang ketiga, wa man kana waqtuhu ni'mah. Tadi terbalik syuhud dan apa tadi? Syuhudul minnah tadi. Bila kita melakukan perbuatan taat, bila buat ketaatan,
bisikkan dalam hati kita, yang kita buat ni tak tahu mana, sedangkan nikmat yang Allah beri melimpah dan limpah. Dia pun tak mahu saya sila sebut tadi. Itulah keadaan kita fa'al. Dapat buat ibadat, dapat buat ketaatan dan amal kebajikan. Yang kedua tadi maksiat. Yang ketiga kita dapat nikmat. Dapat nikmat ni kata Imam Ar-Randi, fasabiluhu syukru wa huwa farhul qalb lillah. Bila kita berada dalam dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, naklah kita sambut dengan sifat syukur. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua tasarruf al-mal, belanjakan yang kita ada di tangan ni pada jalan yang halal, jangan salah guna. Itu mewakili makna syukur dalam dua nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia kata Nabi ialah nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Kita dah lebih banyak itu ya. Kemudian yang keempat kata Imam Ar-Randi, sesiapa waman waqtuhu al-baliyah fasabiluhu ridha bil qada was sabr. Dalam perhentian kita berhenti di bus stop bala ujian, macam hari ini kan, bulan apa ni, Covid ni 1 bulan 4 ni tamat kan ya, 1 bulan 4 ni insyaAllah tamat. Dia akan jadi macam denggi lah ya. Tapi denggi pun standard denggi pun Covid ni, dia Covid kan macam-macam lahir kan, dia dulu Delta, itu Omicron pula kan, macam-macam kan. Jadi bila berdepan dengan bala atau ujian yang Allah bagi ni, yang kita kata Allah akan turunkan ujian, naklah bir ar-ridha bil qada. Kita tengok nilai dengan batin kita, dengan hati kita, ini semua adalah merupakan qada dan takdir daripada Allah. Macam-macam analisa, kata ada ni perang biologi, ini cuba penghapusan hati dalam pemusnahan manusia kan, masukkan unsur-unsur yang ada dalam vaksin. Tak kisahlah tu. Yang penting kita yakin ini adalah qada, takdir yang ditentukan dalam perjalanan hidup manusia. Jadi mana lapis nanti melampir ni, siapa yang tak ambil vaksin tu dia lapis. Selesai lah. Betul ke tak? Kan? Pernah ambil tak? Ha? Dia dah ambil dah apa? Kena tak booster? Tak ada kan? Ha? Dia dah ambil tamat tempoh. Saya tengok kawan yang anti vaksin ni, makan lempek tu, ui dia untung kau ah, kalau pada cucuk dia. Umur kau pendek dia pada kau. Kan? Tak apalah, kita yakin ini adalah qada daripada Allah Ta'ala. Yakinlah ya. Nabi kita keyakinan kita kepada qada dan takdir Allah Ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa ma katabahu Allah lak. Nabi kata dalam hadis kursi, sekiranya seluruh manusia bersepakat nak menyampaikan sesuatu nikmat kepada kamu tetapi Allah tak izinkan, pasti nikmat itu takkan sama. Wa ini ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa katabahu Allah alaik. Sebaliknya kata Nabi dalam hadis kursi, seluruh manusia di dunia ini berhimpun untuk memudaratkan kamu dengan mudarat yang mereka cipta, sekiranya tidak diizinkan oleh Allah, nescaya tak akan berlaku. Apa sikap kita? Ni yang hadis kursi. Apa sikap kita berdepan dengan kenyataan takdir daripada Allah Ta'ala? Yakinlah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan cakap tu ya. Ada channel kita dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata, apa yang manusia putuskan manfaat atau mudarat belum tentu
sampai ke kamu kalau aku tak izinkan. Jadi untuk sampai kepada matlamat itu, di sana ada usaha. Kita baca doa Nabi Ayub alaihissalam. Allahumma inni doa Nabi Yang kedua kita baca surah Alam Tara. Apa hikmah surah Alam Tara? Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah Allah menjadikan perbuatan dan tindakan terhadap gajah sia-sia? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya untuk menyerang Mekah sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengutus sekumpulan burung-burung ababil. Kehebatan burung ababil ini dia timbul daripada dalam laut. Allah boleh buat. Tarbihim bihijaratin min sijil. Lalu attack, dia lantak tentera bergajah hancur. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi hancurlah tentera bergajah seperti mana haiwan yang rumput yang dimakan oleh haiwan. Itu ikhtiar kita lah berdepan dengan qada dan takdir Allah Ta'ala. Allahumma inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi. Allahumma inni baca doa Nabi Ayub. Wa anta arhamur. Itu ikhtiar kita lah. Kalau Allah takdir kata penuh, tetap penuh. Itu special case lah. Kalau bukan nak kata penuh lah. Baca lah. Baca pun. Saya ada yang awal penuh COVID 5 tahun lebih. Jam malam baca. Tapi kita ala yang fauzal jadd mikal jadd. Bila Allah menurunkan qada dan takdir azab, dia tak ada satu kuasa pun yang boleh menang. Ya. Banimo tu virus tu delta ni ni. Kan tu banyak mati tu. Kan. Dia dalam buat tu seorang mati kan. Bila lagi dia tu bagi dia. Baik ni. Stage yang keempat. Kalau dia punya land damage bagaimana tu kan kita virus ni dia attack paru-paru, dia punya paru-paru tu damage tu dia syamil kita dia kan jom kati depan saya tu semalam tu masa malam besok tu dia tidur kan, malam besok aku tidur tu tak jalan. Kau jangan main tu kan perempuan dengan suasana kritikal tu kan dia lah tinggal ke rumah, tinggal ke anak, tinggal ke ketok. Iya. Yang main kan baca, lebih dia baca dia doa kan. Tapi bila sampai pilihan Allah, dia menentukan tak ada choice. Tapi kita dah berusaha kan. Jangan begitu, ayat dia baca penuh ya, dia tentu tak baca. Itu lagi terendah. Kemungkinan kono itu lebih maksudnya bila kita berdepan dengan baliya ujian Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bahawa antara kita dengan Allah Taala kena redha dengan qada tu, ingatlah dia datang daripada Allah Taala. Yang kedua, bisabri dengan sabar. Redha dengan sabar ni tuan-tuan, hakikat ujung tu ialah syukur. Ridha dengan qada dan sabar dengan qada ni dia masuk dalam kategori asyukru syukur. Sebab ridha ni tuan-tuan dengan as-sabr dia berada kata Imam Radhi fi
Syukur dia berada di muntaha syukur, redha dia berada di muntaha yakin, di penghujung keyakinan la ilaha itu. La ilaha sabar. Redha dan sabar itu yang lahir daripada penghujung iman, dia masuk dalam haqiqatus syukur, hakikat syukur. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itu perjalanan kita. InsyaAllah dalam mukadimah ni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita kepentingan ibadat ni dan perjalanan ibadat. Hakikat ibadat itu di ramuan dia, di tabiat ataupun sifat semula. Jadi perjalanan ibadat ini dia akan melalui suasana-suasana yang seperti itu. Kita perlu bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk melekatkan diri supaya perjalanan ibadah kita ini tersusun untuk kehendak dan acuan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di situ tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung. Imam Al-Ghazali menyadari bahawa jalan taat menuju keadaan tasawuf. Apa sebenarnya intro yang Imam Ghazali nak bawa ialah dia nak kenalkan jalan untuk menelusuri benda ni sampai kepada matlamat ibadah ialah dalam konteks tasawuf. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Allah dan pasal di nazar kena tarawih lebih pasal sebulan kayu sebulan fail tu pasal sebulan lelah pasal pakai kayu sebulan ada alasan sebulan tu sebab apa pasal Syawal kan. Jadi kalau ada letak tu buang ya. Dengan ini di luar dia syok sendiri. InsyaAllah kita mulai. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتطاعت عبدك وتوحدت على طاعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدمتها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياء بمعرفتك وعمشا شهادتك وصدقك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.